Memang bahaya. Tambah lagi sekarang ada dengue hybrid kan. Yang efek hati, efek otak, so lagi bahaya lah. Dia more towards inisiatif diri sendiri juga untuk jaga kebersihan kawasan sekitar. Even macam kalau dekat tempat pun kita tengok fogging still dah buat, tapi nyamuk still datang kan, dengan sebab kita tengok ada bertakung semua tu. Jadi more towards government dah buat satu part, dan kita juga kena buat part kita lah untuk jaga kebersihan masing-masing. Memang bahayalah sebab kawasan perumahan saya kat Kajang Utama, Selangor memang kawasan sentiasa ada lah. Memang lagi musim panas macam ni kan, lepas hujan memang ada kematian juga lah, melibat banyak kematian lah kan. Saya pergi kena denggi masa saya di Melaka, masa saya outstation. Jadi denggi inilah satu penyakit yang berbahaya yang telah mengakibatkan banyak kematian. Dan kena denggi inilah satu benda yang sangat perit lah. Sangat perit. Jadi bila kita cerita pasal denggi ni, bukan saja pasal denggi. Saya rasa yang paling penting sekali ialah pencegahan. Denggi ni biasanya membunuh lah. Dari segi susah nak dijangka dia punya penyakit ni. Kadang-kadang ambil darah pun belum tentu. Nak tunggu dia punya keputusan ni. Kadang-kadang 2-3 kali ambil darah pun belum tentu tahu denggi ke penyakit yang lain ke. Kes demam denggi terus menunjukkan peningkatan bagi tempoh Januari hingga 28 Februari. 23,630 kes direkod di seluruh negara berbanding 16,053 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Manakala jumlah kematian pula meningkat kepada 62 orang daripada 29 orang bagi tempoh sama tahun lalu. Dan Selangor berada pada kedudukan teratas dengan 34 kematian. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Malaysia kini menghadapi ancaman wabak denggi jenis baru yang lebih berbahaya apabila ia mampu merosakkan otak dan hati pesakit sekaligus mengakibatkan banyak kematian dalam masa yang singkat. Virus denggi akibat gigitan nyamuk Aedes mengakibatkan berlakunya bengkak pada otak atau tisu lapisan luar otak. Pesakit akan mengalami penat, koma, sakit kepala dan lumpuh. KKM menyifatkan wabak itu kini ibarat pembunuh nombor 1 negara, memandangkan simptom serangan penyakit itu telah berubah berbanding sebelum ini yang hanya menunjukkan pendarahan dan bintik-bintik pada kulit pesakit. Berikutan itu, pelbagai usaha dilaksanakan untuk mengurangkan kesnya. Salah satu tindakan bersepadu yang dilakukan ialah menjalankan aktiviti penguatkuasaan iaitu Ops Gempur Aedes di tapak binaan pada Februari lalu di negeri Selangor. Hasil daripada Ops Gempur tapak binaan tersebut, 56 tapak binaan telah diperiksa dan 52 tapak binaan mempunyai pembiakan nyamuk Aedes dan kesemuanya akan didakwa di mahkamah. Manakala 44 tapak binaan pula diarahkan tutup untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan. KKM juga telah melaksanakan teknik semburan baru dalam kawalan nyamuk Aedes iaitu Outdoor Residual Spray ORS yang telah dilaksanakan bermula 11 Februari lalu. Aktiviti ditumpukan di 4 daerah bermasalah denggi di Selangor iaitu di Petaling, Hulu Langat, Gombak dan Klang. Baik, bagi mengulas lebih lanjut mengenai kes denggi ini, di studio kami bawakan timbalan pengerusi panel penasihat Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, Encik Zainuddin Amran di studio bersama kita ketika ini. Encik Zainuddin, kita lihat statistik kes denggi amat membimbangkan dan untuk mengatasinya saya kira aspek kebersihan satu-satunya perkara yang perlu diutamakan di ketika ini. Encik Zainuddin melihat bagaimana kesungguhan masyarakat untuk membendung denggi daripada terus berleluasa. Terima kasih Hazel. Kita membincangkan satu isu yang memang hangat diperkatakan sekarang ini, khususnya yang melibatkan kesihatan majoriti penduduk. Dan dalam konteks ini saya rasa kesedaran memang ada. Cuma komitmen itu biasanya apabila dah terlibat, dah terkena, barulah merasakan bahawa ada tanggungjawab yang perlu dimainkan. Sama ada individu, keluarga ataupun masyarakat itu sendiri. Jadi kesedaran itu memang wujud. Tapi Encik Zainuddin sendiri bekerja bersama masyarakat di akar umbi. Adakah adil jika saya katakan bahawa mentaliti masyarakat kita masih ditakut lama dalam aspek ini? Ya, memang tidak dapat dinafikan. Perkara ini berlaku kerana berlakunya urbanisasi seperti mana yang dinyatakan tadi statistik negeri Selangor, termasuklah wilayah Persekutuan, di mana penghijrahan penduduk daripada luar bandar ke bandar menyebabkan keadaan menjadi lebih ramai, kepadatan penduduk lagi tinggi
dan kebanyakannya pula menyedari akan hakikat dan kepentingan menjaga kesihatan. Tapi pada masa yang sama mereka mempunyai komitmen yang begitu banyak. Bekerja, menjaga anak dan sebagainya sebagai kehidupan. Dan aspek inilah sekarang ini perlu ditekankan supaya tanggungjawab itu mesti dipikul bersama. Sebab nyamuk ni dia tidak mengenal siapa. Bangsa, keturunan ataupun kaya ataupun miskin. Jadi mereka akan terjebak. Jadi sebab itulah kempen yang dimainkan oleh kementerian dan semua agensi yang ada di peringkat jabatan di negeri khususnya di wilayah persekutuan ini agak baik. Cuma penerimaan itu perlu kita pertingkatkan lagi. Dan ada pula pihak yang mengatakan tiada semburan dilakukan di tempat mereka dan sebab itulah kes demam denggi ini meningkat di kawasan mereka. Sedangkan itu sebenarnya bukan penyebab utama. Penduduk sepatutnya membersihkan kawasan tempat tinggal mereka daripada terus menjadi tempat saya rasa pengalaman yang kita lalui di peringkat Akaumbi kebanyakan bila kena separuh daripadanya menyalahkan pihak kerajaan kerana tidak melaksanakan fogging dan seumpamanya dan pemeriksaan tidak dibuat, pemantauan berkala tidak dijalankan dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita menyedari akan bahayanya, apatah lagi maklumat terkini tentang bahaya jenis nyamuk yang terkini ini, semua pihak, individu khususnya ketua keluarga mestilah menanamkan semangat untuk menjaga kebersihan di kalangan anak-anak mereka. Seorang pemimpin harus juga melibatkan kerja-kerja penerangan dan juga melibatkan penduduk untuk terlibat dalam kerja aktiviti gotong royong sebagainya. Seorang guru harus terlibat memberikan penerangan di peringkat sekolah. PIBG juga perlu memainkan pelibatan yang baik. Begitu juga pemimpin agama dan sebagainya. Jadi semua pihak sebenarnya perlu mengembelingkan tenaga bagi membolehkan gejala ini dapat dihindar. Mungkin ada idea-idea baru ataupun yang lebih mungkin disifatkan sebagai pendekatan yang mungkin lebih kreatif untuk mengajak masyarakat setempat untuk turut bersama? Saya rasa tidak dapat dinafikan pengembelingan concerted effort daripada semua pihak, jabatan kerajaan, pihak NGO dan pihak penduduk itu sendiri perlu dilibatkan dalam satu kempen yang berterusan. Sebab itu melalui Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan sebagai contoh, pendekatan melalui Menteri Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, semua majlis perwakilan penduduk sebagai contoh telah dipanggil untuk diberikan input taklimat terkini tentang bahaya penyakit ini dan mereka melaksanakan program gotong royong. Gotong royong ini bukanlah kira perkara lama tetapi nak dihidupkan. Sebenarnya haruslah berterusan. Bukan sekadar ada wabak atau tidak. Tetapi bila pengembelingan ini berlaku, pihak-pihak tentu akan memainkan peranan termasuklah pemimpin NGO akan memberikan kerjasama yang baik. Sebab tanpa collective effort daripada semua pihak, saya rasa kempen untuk membasmi denggi ini tidak akan berjaya. Dan di kawasan di mana Encik Zainuddin sendiri menjadi timbalan pengerusi untuk panel penasihat klinik kesihatan Kuala Lumpur, mungkin ada kisah-kisah ataupun mungkin ada contoh-contoh yang boleh Encik Zainuddin kongsikan mengenai kerjasama ini? Saya ingin kongsikan pengalaman kita di bandar. Sebagai contoh, ada yang beranggapan rumah bertingkat ni tidak kena sebab 17 tingkat, 18 tingkat kan, nyamuk tak sampai. Tapi hakikatnya kawasan yang berkepadatan penduduk yang begitu tinggi seperti di kawasan Rumah Bangsa yang saya tak perlu sebut di sinilah, mungkin sensitif sikit kan. Mereka ini akhirnya menerima hakikat bahawa walaupun mereka duduk di tingkat 13, mereka juga akan kena. Dan hakikatnya pengalaman menunjukkan juga kalau komuniti satu tempat itu bagus, komuniti sebelahannya tidak memberi kerjasama, maka tidak bererti nyamuk tempat lain tak datang tempat dia. Sebab nyamuk ini akan bergerak daripada kiri ke kanan, daripada atas ke bawah. Jadi aspek kesedaran itu tetap memainkan peranan yang penting bagi semua pihak mengambil tahu. Dan saya kira tidak ramai yang tahu pun bahawa bagaimana sifat-sifat nyamuk Aedes ini ketika ini sudah berubah. Mungkin dari cara ia merebak dan sebagainya. Yalah, sebab itu pendekatan perlu dibuat oleh agensi termasuklah saya sebagai pengurusi klinik, pengurusi klinik kesihatan, kita mempunyai banyak risalah, pamphlets dan kempen berterusan dengan kerjasama NGO setempat seperti mana Persatuan Penduduk Kawasan Rukun Tetangga yang pada bila-bila masa boleh mendapatkan khidmat nasihat dan kerjasama pemeriksaan kesihatan dan seumpamanya daripada klinik yang berdekatan. Termasuklah ubat-ubat mencegah pembiakan nyamuk yang disediakan oleh klinik yang berdekatan. Jika gesaan untuk mengeratkan kerjasama atau untuk bergotong royong ini, mungkin jika kurang berkesan gesaan ini, Encik Zainuddin, mungkin dengan cara yang lebih berat, mungkin seperti memberatkan lagi hukuman sedia ada, adakah ia boleh jadikan jalan penyelesaian lebih baik?
Ya dan tidak. Sebab bagi saya kalau langsung tidak ada penguasaan, tidak dapatlah ia dilaksanakan. Contohnya atas 1975, paling tidak RM500 denda bagi mereka yang mengabaikan tanggungjawab untuk membersih atau menjaga kawasan masing-masing. Dia mestilah diikuti dengan pertama sekali pendekatan untuk mendidik. Jadi pemantauan dibuat, amaran telah diberi, barulah saya rasa. Sebab ada juga kes-kes tentu apabila mereka disaman, mereka menyalahkan sebelum ini tak ada ingatan dan sebagainya. Mungkin saya rasakan perlu juga seperti mana yang dibuat sekarang ini, banner-banner tertentu memberi amaran kawasan penduduk setempat bahawa kawasan anda adalah wabak penyakit denggi dan penyakit demam minyak nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes. Peranan IPT ataupun penyelidik bagaimana? Peranannya seperti mana penemuan yang dinyatakan tadi, jenis nyamuk baru dan serangan yang ditumpukan kepada bahagian otak itu perlu didedahkan, termasuklah media cetak dan seumpamanya pada hari ini jemputan untuk memberikan komen dalam media di RTM ini sebagai satu contoh yang baik di mana masyarakat akan tahu lebih banyak dan maklumat ini perlu dipertingkatkan lagi melalui media sosial dan seumpamanya. Cik Zainuddin, jika kita lihat contoh-contoh mungkin negara-negara jiran ataupun negara-negara yang mempunyai kes wabak denggi yang mungkin serupa dengan negara kita, apa mungkin yang boleh kita pelajari daripada mereka dan sejauh mana usaha negara kita jika dibandingkan dengan negara-negara lain? Saya rasa pendekatan kita tidak jauh bezanya dengan negara lain. Kita sudah lakukan apa? Kita sudah lakukan apa yang terbaik. Sebab di rantau ini mungkin klimat ataupun cuaca dan juga persekitarannya lebih kurang. Jadi pendekatan itu sama saja. Cuma kesedaran daripada masyarakat itu sendirilah, khususnya dalam bandar itu sendiri. Dan terbaru KKM memperkenalkan dua pendekatan bagi menangani ancaman denggi, iaitu outdoor residual spray yang merupakan teknik semburan baharu dan juga cat dinding anti nyamuk. Cik Zainuddin. Ya, itu mungkin boleh diketengahkan kalau proven. Sebab sekarang ini kebanyakan penduduk merasakan mereka dah ada aerosol, sudah cukup, ataupun lingkaran nyamuk itu dah cukup. Tak perlu nak jaga kebersihan. Still, jaga kebersihan itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan yang ditemui melalui kaedah saintifik. Kalau wajar dan perlulah diberitahu dan diketengahkan. Jadi Cik Zainuddin, akhir sekali mungkin ada nasihat dan juga harapan yang ingin disuarakan? Saya menyerulah mengambil kesempatan di sini bagi pihak pemimpin KUMB di semua peringkat, sama ada gerakan kawasan rukun tetangga, Persatuan Penduduk dan yang terkini di bawah Majlis Perwakilan Penduduk yang diwujudkan di wilayah Persekutuan, harap dapat terlibat samalah dalam kempen untuk membasmi denggi ini dan juga pada masa yang sama gotong royong saya mintalah dan menyerulah penduduk dalam bandar ini tanpa mengira latar belakang sama ada pemilik ataupun penyewa, apabila sampai masa dan ketikanya untuk kita turun bersama-sama dengan agensi yang ada dan penduduk bersama-samalah terlibat dengan program gotong royong yang dianjurkan. Baik, Encik Muhammad Zainuddin Amran, Timbalan Pengerusi Panel Penasihat Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Terima kasih kerana bersama kami dalam Nasional 1 hari ini.